Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ni kita masuk chapter 3, System of Equations. Okay, ataupun disebut sebagai sistem persamaan. Okay, untuk tajuk ni sebenarnya dia adalah silibus yang baru untuk pelajar-pelajar SPM. Tapi sebenarnya memang kalau belajar pada peringkat yang lebih tinggi, yang ini memang ada. Okey, kalau dulu tajuk ni dia hanya melibatkan simultaneous equation. Okey, simultaneous equation persamaan serentak. Jadi kali ni dia ada tambah lagi sikit. Yang kita akan tengok malam ni adalah sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Okey, ada 3 pemboleh ubah. Lepas tu nanti baru kita sambung dengan lagi kelas yang berikutnya, kita akan sambung dengan persamaan serentak yang melibatkan satu persamaan linear dan satu lagi persamaan tak linear. Itu yang kakak-kakak awak form 5 belajar. Yang kedua tu. Okay, so awak ada tambahan yang pertama ni. Pun tak berapa susah sangat, jangan risau. Maths memang tak susah, yang penting awak fokus, awak faham dan tak ada masalah. Okay, so malam ni kita tumpu hanya pada system of linear equation in 3 variable. Okay, cover cikgu dah warna hitam putih sebab ink color dah habis. Okay, so tak apa kan, yang penting tahu mana apa tajuknya. Okay, so kita tengok yang pertama, systems of linear equation in 3 variables. Okay, sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Okay, kalau kita ini equation yang biasa kita jumpa. Kalau kita cuma ada satu saja unknown, satu saja kita gunakan kita panggil variables kita ni cuma ada satu saja. Pemboleh ubahnya ada satu saja. Jadi kita hanya memerlukan satu persamaan dan kita boleh selesaikan dan kita akan dapat jawapan dia. Terus boleh dapat jawapan. Okay, selamat datang Adam, Iskandar, Husna. Okay. Jadi kalau kita ada 2 variable, ada 2 pemboleh ubah, ada X, ada Y. So kita memerlukan 2 equation. Okay, equation pertama dan equation kedua. Ada 2 equation, ada 2 pemboleh ubah, baru kita boleh selesaikan. So yang ini awak jumpa masa menengah rendah. Okay, jadi awak selesaikan cara biasa dan sama ada awak nak guna penghapusan ataupun penggantian, eliminate ataupun substitute. Okay, dan awak akan dapat jawapan. Okay, ni bermaksud kita ada 2 garisan. Okay, 2 garisan. Yang ini adalah garisan yang pertama, yang ni, dan ini adalah garisan yang kedua. Maka dia bertemu pada satu titik. Jadi satu titik ini yang dimaksudkan sebagai nilai yang awak dapat ni. Okay, nilai yang awak dapat ni, ni dekat tempat pertemuan 2 garisan ni. Dapat X ialah 2, Y ialah 3. Itu maksudnya equation yang awak selesaikan ni. Variable yang awak cari, nilai yang awak cari. Okey, ni kalau ada 2 variable. Okey, ni satu variable, satu pemboleh ubah. Ni 2 pemboleh ubah, ada X, ada Y. Yang hari ni kita nak tengok adalah 3 pemboleh ubah. 3 variables. So kalau satu variable perlukan satu equation. Kalau ada 2 variable, kita perlukan 2 equation. So kalau kita ada 3 variable, so kita kena selesaikan 3 equation. Ini equation pertama, equation kedua dan equation ketiga. Okey. Di dekat sini bila ada 3 variable, dia ada melibatkan 3 unknown lah. Okey, ada X, ada Y dan kita tambah lagi satu Z. Okey. Sebenarnya yang kita biasa tengok adalah paksi X dan paksi Y. Ini adalah 2D. Okey, 2 dimension. Kita ada lagi satu paksi, kalau dia dalam bentuk 3 dimensi, 3 dimension, kita ada paksi Z. Paksi Z tu dia letak tengah-tengah. Berdiri di atas. Okey.
Paksi Z di atas, X di sini, Y di sini. Okey, X, Y. Jadi X, Y ni sebenarnya sama je dengan yang ni. Sama je, tapi yang ni kita berdirikan je. Tengok kalau cikgu pusing ni, matikan tak ada Z, kan dapat XY macam biasa. Okey, ni 90 darjah ni. Ni 90 darjah. Tapi sebabkan dia terbaring, dia nampaklah macam dia terkangkang gitu kan. Tapi sebenarnya dia 90 darjah. Sama macam ni. Okay. Jadi bila dia ada 3 variable, dia ada X, Y dan Z. Okey, ni konsep yang pertama yang awak perlu faham. Kenapa kita perlu selesaikan 3 persamaan bila ada 3 variables. Okey. Untuk yang ini, konsep yang ini boleh dapat. Sebab AddMath ni, nyawa dia berada pada konsep. Setiap apa yang diterangkan oleh cikgu pada peringkat awal, itu dinamakan konsep. Bila awak faham konsep ni, then awak rasa AddMath tu is very easy. Okay? AddMath is very easy. Konsep faham, bagilah soalan susah macam mana pun, awak berbalik pada konsep kita, dan awak akan rasa AddMath tu simple sangat. Okay? So jangan risau. Jangan dengar kata senior AddMath tu susah, AddMath tu susah. No, AddMath tu memang senang. Okay. So boleh dapat konsep yang ini. Kita beralih pada konsep lagi. Okay, 2 helaian cikgu ni. Yes, easy, very easy. Okay. So kita beralih pada konsep yang seterusnya. Okey. Sorry kan. Okay, kita pergi pada yang ketiga. Yang ketiga. Okay. Ini adalah penyelesaian yang mungkin akan ada apabila kita menyelesaikan 3 variable tadi. Okay. Jadi yang pertama, so yang pertama, bila kita selesaikan 3 persamaan tu, kita akan dapat 1 jawapan untuk X, 1 jawapan untuk Y dan 1 jawapan untuk Z. Itu dipanggil sebagai single solution. Okey? Penyelesaian okey, saya nak gunakan kata bahasa Melayu dia. Kita tengok jap apa dia gunakan istilah. Dia kan salah bagi istilah kan. Okey, dipanggil sebagai satu penyelesaian. Okey, single solution digunakan satu penyelesaian. Okay. Jadi untuk satu penyelesaian ni, bila kita selesaikan secara ni pemansuhan, eliminate, kita gunakan secara pemansuhan. Jadi kita akan dapat jawapan X tu 1 nilai, Y 1 nilai, Z 1 nilai. Jadi kalau tengok pada gambar rajanya seperti di bawah ni. Okey, gambar raja seperti di bawah ni. Maksudnya paksi X, Y, Z tu, paksi X, Y dan Z, dia bertemu hanya pada satu tempat sahaja. Jadi dia berkongsi titik ni. Okey, dia berkongsi titik ni. Okey. Untuk yang kedua pula dipanggil sebagai infinite solution. Okey, bila kita buat secara eliminate, kita buat penghapusan, bila kita dah kira 3 equation tu, kita tengok jawapan akhir kita sesuatu pernyataan yang benar. Maksudnya bila kita selesaikan, kita dapat sebelah kiri kosong, sebelah kanan kosong. Bila kita nak hapuskan tu. Okey, bila kita kira-kira kita hapuskan, kita dapat kiri kanan tu sama. So kita tak boleh dapat nilai X tu berapa, Y berapa, Z berapa. Sebab soalan dia akan minta apakah value, find the value of X, of Y and of Z. Okay, so bila awak dapat nilai macam ni, maksudnya dia dipanggil sebagai infinite solution. Okay, ataupun dalam bahasa Melayu dikatakan sebagai penyelesaian tak terhingga. Okay, kalau kita tengok pada gambar rajanya, okay, apa yang dimaksudkan penyelesaian tak terhingga ni, maksudnya
ketiga-tiga equation kita tu, dia bertemu pada satu kawasan yang banyak. Okey. Dia ada satu range dekat sini. Jawapannya ada range. Jadi dia tak ada satu jawapan yang tepat. Okay. Dia tak ada single solution. Ini gambaran saja. Ini gambaran saja. Untuk awak memahami. Kalau satu solution, tiga-tiga equation ni bertemu pada satu tempat. Yang ini bertemu pada banyak tempat. Ini dipanggil sebagai infinite solution. Okey, yang ketiga, kita ada no solution. No solution ni, tiada penyelesaian. Bila kita selesaikan, kita hapuskan salah satu unknown variable, kemudian kita selesaikan, akhirnya result yang kita dapat tu adalah satu contradiction, suatu yang bercanggah. Sebelah kiri dapat 3, sebelah kanan dapat 0. Jadi 3 equal to 0. Mana mungkin 3 equal to 0 kan? Jadi ini dipanggil no solution. Okay, ini juga konsep yang baru yang awak perlu tahu. Okay, setakat ini. Sebab lepas ni kita dah mula dengan kiraan. Kiraan dia memang penuh dengan kiraan saja. Okay, so setakat 2 page untuk konsep ni. Ada apa-apa nak tanya? Atau boleh dapat apa yang cikgu sampaikan ni? Awak boleh faham apa maksud dia? Apakah penyelesaian yang mungkin bagi 3 pemboleh ubah ni? Okey, cikgu bagi peluang untuk bertanya. Ada apa-apa nak tanya? Line agak lambat sikit ke? Okey, Izani kata boleh faham. Okey, yang lain-lain boleh faham? Okey, Narafiza pun faham. Alright, Afrina pun boleh terima. Alright. Sarah. Okey, Sarah pun kata faham. Okey. Yang ketiga tu maksudnya tak ada jawapan ya, betul. Yang ketiga ni, macam mana kita nak bagi jawapan? Sebab bila kita kira dia dapat kontra ni, 3 sama dengan 0. Kan tak logik ni, 3 sama dengan 0. Jadi, no solution. Betul, Fatul. Jadi, yang ketiga tu, tak ada jawapan. Cuma nak hadam. Okey. Hadamkan. Okey, mungkin agak pening-pening lah kan tengok sikit konsep yang agak banyak sikit ni. Tapi bila kita buat penyelesaian nanti, cikgu akan bagi contoh untuk single solution, contoh untuk no solution. Sebab cikgu cuba cari. Okay, kali ni kita start tengah syok-syok bercakap tadi. Okay, sekarang ni ada 3 equation kat sini. Jadi, kita tulis. Okay, kita nyatakan ni sebagai first equation. Yang ini second. Dan yang ini third. Okay. Lepas tu, macam mana cara kita nak proses? Kita perlu hilangkan satu variable. Satu pemboleh ubah tu perlu dihilangkan. So, kita study dulu antara X, Y dan Z, mana yang kita boleh jadikan dia sama? Mana yang lebih sesuai kita nak jadikan dia sama? So, okey, yang mana? Yang jelas kita nampak dekat sini, kita boleh jadikan dia sama. Okay, kalau kita tengok pada X, ada X, betul, pada X. Jadi X ni Z. Z susah sikit nak samakan sebab 7, 4, 2 kita nak darabkan dengan nombor yang agak besar. Okey, X yang paling senang. Kalau equation pertama ni kita darab dengan 3, dia jadi 6. Bila equation kedua kita darab dengan 2, dia jadi 6. Jadi semua dah jadi 6. Bila semua jadi 6, okey, ramai jawab X. Okey, good. Dah nampak kan peringkat awal. Okey. Jadi kita cara nak tulis, kita buat biar nampak jalan kerja. Okey, biar nampak jalan kerja kita. So kita tulis first equation ni, kita
kita buat equation pertama. Okey. Equation pertama perlu didarabkan dengan 3. Okey. First equation darab 3. Jadi ini akan menjadi, kita tukarlah. Kita selesaikan. Kita akan dapat 6x tambah 15y tambah 6z equal to negative 114. Okey. Bila kita munculkan satu equation baru, kita namakan lagi equationnya. Tadi sampai 3 kan? So now dia akan jadi 4. Macam tu. Jadi kita akan ada banyak equation tau nanti. Okay. Lepas tu kita pergi pula pada yang kedua. Yang kedua, equation 2. Okay. Cikgu gunakan pen merah. Biar awak nampak jelas perjalanan dia. Lepas ni equation kedua. Equation kedua, cikgu darab dengan 2. Okay. Equation kedua darab dengan 2. Nak jadikan dia 6 juga. So, bila darab dengan 2, kita akan dapat 6x tolak 4y tambah 8z equal to 34. Ini equation baru. Kita namakan lagi. Equation 5. Okay. Equation 5. Okay. Kemudian, kita akan bawa turun equation ni supaya dia dekat. Jadi senang kita nak tengok semula. Okay. So, kita bawa turun equation 3 ni, bawa turun ke bawah. Negative 6x plus y minus 7z equal to negative 12. So, ini adalah equation yang kita bawa daripada atas. Tulis nama equation dia. Nak darab tu tak kisah berapa-berapa bukan tak kisah Syah. Bukan tak kisah. Tapi kita nak jadikan dia sama. Supaya kita boleh proses hilangkan X ni. So kita akan dapat dua pemboleh ubah sahaja. Jadi kita dah boleh selesaikan. Okay. Kita kena tengok. Study dulu. Mana jalan. Actually boleh. Banyak cara lain boleh buat. Okay. Untuk nak selesaikan 3 persamaan serentak ni. Ada banyak cara. Tapi dia akan drag masa. Kalau awak gunakan cara yang dalam kerja yang terlampau banyak, nak kena darab sana darab sini, jadi kita akan drag masa untuk kita selesaikan jawapan ni. Okey. So sekarang bila dah dapat 3-3 ni sama, jadi nak kena samakan. Kita samakan, kita ambil 1 dengan 3, kita samakan dulu. Lepas tu kita ambil 2 dengan 3. Macam tu. Okey? Okey, faham. Sama-sama. Jadi sekarang, cikgu nak proses persamaan 4 dengan persamaan 3 dulu tau. So, kalau ni 6x, ni negatif 6x. So, kita perlu tambah dua-dua persamaan atau kita perlu tolak? Untuk kita nak hilangkan x ni. Kalau tanda dekat depan dia tu, satu positif, satu negatif. So, persamaan ni kita perlu tambah atau kita perlu tolak? Cepat bagi cikgu jawapan. Nak tambah ke nak tolak untuk nak hilangkan 6x tu? Persamaan 4 dan persamaan 3. Kita abaikan persamaan 5 dulu. Tambah. Okey, betul. Okey, Sabrina, Trisha semua kata tambah. Adlina. Alright, kita tambah. Jadi, kita tulis apa proses dia. Persamaan 4 nak tambah dengan persamaan 3. Kita buat macam ni. Jadi ini proses dia dan ini jawapannya. Sekarang kita tambah. Kita tambah dua-dua ni. So yang ini akan hilang. Habis X. Eliminate X. Hapuskan X daripada persamaan. Okay. Jadi 15 tambah 1. So kita akan ada kat sini 16Y. Yang ini kita tambahkan. Kita akan dapat minus Z equal to negative 1 to 6. Okay. Dapat satu equation baru. Jadi kita
jadikan, bagi nama dekat equation baru kita. So, ini adalah equation yang tadi kita stop dekat 5 kan? So, now dia adalah yang ke-6. Okey. Lepas tu, sekarang ni proseskan pula antara 5 dengan 3 pula. So, 5 dengan 3 pun sama macam tadi, kita perlu tambah. Okey. 5 tambah 3. Jadi, tambahkanlah 5 dengan 3. Bila yang ni tambah, habis, hilang. Terhapus. Okey, terhapus. Jadi, kita perlu tambahkan antara yang Y dan Z sahaja. Jadi kita akan dapat, pen merah pula. Kita akan dapat negatif 3Y tambah Z equal to 22. Ini juga persamaan baru, bagi nama lagi. Okey, banyak kan persamaan? Biasa awak jumpa 2 je, sekarang dah sampai 7. Bila dah tinggal 2 unknown, awak dah boleh buatlah macam persamaan serentak yang awak belajar masa menengah rendah, simultaneous equation yang biasa tu. Jadi kita selesaikanlah. Kat sini kita nampak kita boleh eliminate, hapuskan Z dulu. So tanda tak sama, jadi macam tadi. So kita perlu tambah. Jadi kita ambil persamaan 6 dan 7. Kita buat pula 6 tambah 7. Persamaan 6 dengan persamaan 7 nak ditambah. Okey. So, awak tambahkan. Yang ini akan terhapus, eliminate. So, kita akan dapat Y sahaja. Kita akan dapat 13Y equal to, yang ini, negatif 104. Dan dah dapat jawapan untuk Y. Okey. Dah dapat 1. Okay. Kemudian Y ni, kita boleh ganti pada equation 6 atau equation 7. Jadi, kita akan dapat Z. So, tu awak pilih mana-mana. Kalau ikut cikgu nak ambil yang equation 7. Okay. Jadi, Y equal to negative 8. Kita nak masukkan. Okay. Ni masukkan dalam equation 7. Bulatkan. Buat macam ni. Ni jalan kerjanya. Jadi, bila kita dah masukkan dalam equation 7, dia akan jadi negative 3 times negative 8 plus Z equal to 22. Kita akan dapat jawapan Z pula. So, Z ialah negative 2. Okay. Dah dapat 2 jawapan. So, nak dapatkan jawapan yang ketiga, boleh pilih mana-mana equation daripada 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 5. Mana-mana equation ada 5 equation tu awak boleh pilih. Masukkan nilai Y, masukkan nilai Z dan awak akan dapat nilai X. Okay. So, jalan kerja dia. Kita akan ambil Y equal to negative 8 dan Z equal to negative 2. Kita nak substitute dia dalam equation. Cikgu nak pilih yang nombor 1 lah. Cikgu pilih nombor 1. Masukkan dalam equation pertama. So, kita akan dapat jawapan. Kita tunjuk jalan kerja kita. 2x plus 5y masukkan negatif 8 plus 2z masukkan negatif 2 equal to negatif 38. Selesaikan, awak akan dapat x itu ialah 3. Okay. So, selesai. Dapat dah semua jawapan. Nampak tak? Terlindung Okay. Jadi, buat conclusion untuk jawapan akhir kita. Conclusion kita, therefore, oleh sebab itu, simbol 3 ni bermaksud therefore ataupun oleh sebab itu, kita salin balik. X equal to 3, Y equal to negative 8 and Z equal to negative 2. So, ni conclusion kita. Okay. Settle. Satu soalan. Ada apa-apa nak tanya so far? Nampak macam complicated tapi sebenarnya kalau kita buat dengan teliti, fokus, enjoy buat soalan ni. Cikgu suka buat simultaneous yang melibatkan 3 equation.
Macam seronok gitu. Macam tu. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Sebelum kita lanjutkan pada soalan yang kedua. Okey. Safat kata fine. Kak Acang. Alright Nina. Kak Acang okey. Niza kata faham. Syami nice. Okey. Trisha faham. Peanut. Jangan peanut hangus sudahlah ya. Okey. Fatul faham. Alipah masuk lambat. Nak tanya ni tajuk apa? Okey Alip. Okey. Harap-harap okey lah Janganlah panas lagi kan. Handphone pun kena virus. Okey. Okey, kita setting ni pun dah jadi sangat bengek dah ni nak nulis pun susah dah. Okey, kejap Aduh, hai. Tadi elok-elok dah setting cantik dah. Sekarang dah lari dah semua. Macam mana ni? Tarik sikit meja ke? Tolak sikit meja. Okey. Nampak macam dia tersengat sikit Alright. Okey, kita teruskan Yang ketiga tu apa? Tak jelas Ini 5x tolak 13y tambah 13z. Okey, kita terus pergi pada question ketiga dulu. Tak cantik lah setting cikgu punya ni pun dah jadi sangat bengek dah. Dah tak tegak. Okay. Nak rasa handphone cikgu panas tak? Setakat ni nampak okey. Okey. So, untuk question ketiga ni, kita ada X tolak 3Y tambah Z sama dengan 4. So, ini adalah equation pertama. Okay, nanti video ni untuk yang nak upload dalam grup, cikgu akan elokkan sikit, gabung-gabungkan sikit, baru cikgu upload So, mungkin bukan hari ni lah, lambat sikit esok. Ni jadi equation kedua. Dan ni adalah equation ketiga. Okay. Kita sekarang. Sama juga macam tadi, kita tengok dekat X tu. X tu nampak jelas yang kita boleh samakan. Kita boleh samakan semua. Question 2. Question 2 kita lompat sekejap. Question 3 ni dia sama pattern dengan question pertama. Okay. Question 2 tu dia pattern lain sikit. Okay. So kita pergi pada yang ni dulu. Skip betul. Kita skip sekejap. Sebab internet ni buat kacau pula sekejap. Okey. Sekarang ni, macam tadi, kita akan ambil equation pertama tu, darabkan dengan 5. Okey, equation pertama, darab dengan 5. Jadi, kita akan dapat 5x minus 15y plus 5z equal to 20. Okay, siapa yang dah ikut kelas daripada tadi, dah boleh cuba sendiri kan? Okay, ni bagi yang baru masuk. Tengok contoh lagi sekali. Okay, so yang kedua ni, cikgu darab dengan 5. Sebab tujuannya nak samakan semua ni 5. So, equation 2. Equation 2 darab dengan 5, kita akan dapat negatif negatif 5x tambah 10y tolak 25z sama dengan 15. So, yang ini kita akan jadikan dia equation keempat. Yang ni akan jadi equation okay. Kita turunkan equation yang ketiga untuk kita selesaikan. Okay. So, kita ada 5x
minus 13y tambah 13z equal to 8. Yang ini adalah equation yang ni, bawa turun. Okey. Proses ni sama macam yang contoh yang pertama tadi. Jadi, kita perlu selesaikan equation 4 dengan 3. Lepas tu equation 5 dengan 3. Equation 2 darab negatif 5 tak boleh ke? Boleh juga. Boleh. Darab negatif 5 ke, darab 5 ke, boleh je. Kan cikgu kata ada banyak cara. Ni cikgu tunjukkan cara aja. Okay. Yang penting jawapan akhir kita sama. Okay. Sekarang ni, kalau equation 4 dengan equation 3, dua-dua tanda sama, so cikgu perlu tolak. Jadi equation 4, equation 4 tolak dengan equation 3. Okey, 4 tolak 3. Kita akan dapat negatif 2y tolak 8z equal 12. Okey, so ini kita namakan sebagai equation yang panas lagi tak? Dah lah 2 kali interrupt Okey, harap tak lah Dah 2 kali terputus tadi. Tak tahulah dia temperature high. Okey, so 4, 5 ni akan jadi equation 6. Equation 6. Okey, kita buat equation ke-7 pula. Kita ambil 5 dengan 3. 5 dengan 3 tanda tak sama, so kita perlu tambah. Equation 5 tambah equation 3. Okey. Jadi, equation 5 tambah dengan equation 3. Bila kita tambah, yang ni dah terhapus. Yang ni kita tambah, kita akan dapat negatif 3y tolak 12z sama dengan 2. Okey. So, ini adalah equation yang ke-7. Equation ke-7. Okay, sekarang kita nak selesaikan dua equation ni 6 dan 7. Nampaknya ni 2, ni 3, ni 8, ni 12. Masih tak sama kan? Jadi untuk kita nak hapuskan, kita perlu jadikan yang ni sama. Jadi equation 6 ni darab dengan 3. Equation 7 darab dengan 2. Okey. Jadi equation 6 darab dengan 3. Okay. Dan equation 7 kita perlu darab dengan 2. Okey. Jadi kita akan dapat equation 7 sama dengan 23. Oh, Sabrina dah dapat jawapan. Okey. So, macam mana tu? Okey, ni selesaikan dulu. Negatif 6y tolak 24z equal to 36. Yang ini dapat negatif 6y tolak 24z equal to 44. Okay. Jadi, kita ada equation baru. Kita bagi nama lagi. Ni equation 8. Ni equation 9. Yang 22 tu tukar 23. Dua yang mana, Sabrina? Okey, sambung lagi. 8 dengan 9. Ni sama, ni sama. Jadi kalau kita ambil 8 tolak 9, ini terhapus, ini pun terhapus. Macam mana tu? 8 tolak 9. Sebab kita nak hapuskan salah satu. Tapi dua-dua ni bila kita tolak, habis terus. Macam mana? Jadi kita akan dapat jawapan dia. Dekat sini yang cikgu dapat lah 0 equal to negative 8. 15 tambah 8 ialah 23. Teacher bukan 22. Oh, cikgu salah kira ke? Yang mana? Cikgu salah kira ke awak yang salah kira?
Yang ketujuh. 7, 5 tambah 3. 5 tambah 3. Ni tambah habis. Ini tambah negative 8. Ni tambah. Oh, okey. Ni 23. Alright. Okey, terima kasih. Silap pula. Okey. Okey, so tadi 7 darab 2. Ini akan jadi 46. Jadi bila kita tolak, kita akan jadi 0 equal to 10. Okey. So macam mana? Bila kita dapat 0 equal to 10, ini maksudnya apa? Macam tadi yang cikgu tunjukkan kan ada 3 cara penyelesaian. So ini jawapan dia adalah no solution. Macam tu. Boleh? Okay. So yang ini no solution. Yes, no solution. Okay. So ini contoh no solution. Akhirnya kita akan dapat. Jadi kalau macam infinite solution tadi tu pun, kita akan dapat kosong equal to kosong. Okay. So kita balik semula pada question 2 yang tertinggal tadi. Agak laju sikit sebab cikgu takut temperature high lagi sekali. Okay. Question 2. Alright. Okay, question 2 ni cikgu terangkan dulu supaya awak boleh cuba sendiri. Yang ini tak ada Y tau. X, Z. Yang ini ada X, Y, Z. Ini ada X, Y, Z. So, daripada yang pertama ni, kita dah boleh tukar. Kita ambil X in terms of Z ataupun Z in terms of Y, of X. Mana yang sesuai. Untuk kita substitute. Okay, cara dia yang ni lain sikit. Cikgu startkan sikit. Okey, untuk yang ini kita akan namakan dulu equation dia. Y equal to kosong. Jawapan yang tadi ke? Y equal to kosong apa? Haziq. Tu question 3 tadi ke apa? Atau awak dah kirakan untuk yang ini? Okey. Jadi sekarang kita ambil yang equation pertama ni. Okey. From equation 1. Daripada equation yang pertama tu kita dah boleh ubah dulu. Okey, kita boleh ambil 3x equal to 33 plus 9z. Jadi x itu ialah 11 plus 3z. Okay. Jadi kita ubah sikit sebab dia tak ada 3 variable kan. Jadi 2 saja pun boleh ubah. So kita jadikan ini sebagai equation yang keempat. Okay. Jadi sekarang equation 4 ni kita ambil masukkan dalam equation 2. Dan equation 4 ni masukkan dalam equation 3. So nanti kita akan dapat hapuskan x. Okay. Jadi equation 4 cikgu akan substitute into equation 2. Okay. Equation 4 masukkan dalam equation 2. Kita akan dapat 7 masukkan 11 plus 3z. Ini adalah x kan tadi. X ni. Ambil x ni. Masukkan. Minus 4y minus z equal to negative 15. So, akhirnya bila awak selesaikan, awak akan dapat 20z minus 4y equal to negative 92. Okay. Yang ini kita boleh bagi lagi nama sebagai equation 5. Okay, sebab equation baru kan. Setiap kali equation baru kita bagi nama. Okay, kemudian kita ambil pula 4 nak masukkan dalam 3.
Okay, 4 into equation 3. Okay, jadi masukkan 4 dalam 3. Kita akan ada 4, X tukar pada 11 plus 3Z plus 6Y plus 5Z equal to negative 6. So, yang ini bila awak selesaikan, awak akan dapat 17 plus 6Y. Okay, equal to negative 50. Yang ini cikgu namakan sebagai equation 6. Okay. Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Right. Okay. So, dapat equation 5, equation 6. Okay, sekarang kita tengok equation 5. Macam mana kita nak hapuskan salah satu? Nampak kat sini 4, ini 6. Okey. 4 dengan 6. Jadi bolehlah kalau kita darabkan 4 ni dengan jadikan 12. Dua-dua jadikan 12. So yang equation 5 ni darab 3, equation 6 ni darab 2. Okey. Equation 5 cikgu akan darabkan dengan 3. Okay, dan equation 6 cikgu darabkan dengan 2 untuk jadikan Y ni 12 supaya kita boleh hapuskan dia. Jadi bila yang atas equation 5 darab dengan 3, so kita akan dapat 60Z tolak 12Y equal to negative 276. Okey, equation 6 kita darab dengan 2, kita akan dapat 34Z plus 12Y. Nampak tak? Kan dah sama ni Y, kita boleh hapuskan. Equal to negative 100. Okey, so dekat sini muncul lagi equation baru. Ni adalah 7, yang ni adalah 8. Setiap equation baru kita bagi nama. Okey. Okey, so sekarang kita nak hapuskan. Okey, nak hapuskan Y dulu supaya kita dapat Z. Tanda tak sama, bila tanda tak sama kita perlu tambah. Okey. So jadi sekarang ni 7 cikgu plus dengan 8. Okey. 7 plus dengan 8. So, kita akan dapat 94Z equal to negative 376. So, kita dapat jawapan Z. Okay. Negative 4. Okay. Kemudian, Z negative 4 ni, cikgu boleh masukkan dekat equation 5, boleh masukkan dekat equation 6, boleh masuk dekat equation 7 ataupun 8. Untuk kita dapatkan nilai Y. Mana-manalah yang awak rasa lebih senang awak nak kira je. Awak guna kalkulator, tak kisahlah mana-mana pun boleh. Tapi cikgu pilih equation 6. Okay. Cikgu pilih equation 6. Jadi Z equal to negative 4. Cikgu nak masukkan dalam equation 6. Sorry tempat tak cukup pula. Terbesar pula tulisan cikgu. Okay, kita potong sikit kat sini. Right. Okay. Bila Z masukkan dalam equation 6, so kita akan dapat 17 darab dengan negative 4 plus 6Y sama dengan negative 50. So awak akan dapat Y. Y sama dengan 3. Okay. Ada yang dapat jawapan. Okey, Z negatif 4, Y 3. Okey, betul ni Z negatif 4, Y 3. Okay, kemudian nak selesaikan lagi X negatif 1. Ada yang dapat X negatif 1. Right, betul. X negatif 1. Jadi, masukkan nak dapatkan X, kita terus guna equation 4. Nampak ni? Ambil nilai Z. Jadi, kita ambil juga
Z equal to negative 4, cikgu masukkan dalam equation 4. Ini terpulang pada awak nak gunakan equation mana. Nak masukkan Z, Y dalam equation lain untuk dapatkan X pun boleh je. Tak kisah. Okay, ada banyak cara So, X equal to 11. Ambil daripada sini Ambil daripada sini. Plus 3Z, negative 4. Jadi dapatlah X itu ialah negative 1. Jangan lupa buat balik conclusion. X is negative 1. Y is 3. Z is negative 4. Okey. Senang tak? Jadi bab ni, dia hanya berkaitan dengan ni je lah. Inilah cerita bab 3 variable ni. 3 pun boleh ubah. Okay. Tak sampai cantik juga punya setting ni. Right. Okay. Okay. Boleh dapat ni. Okay. Boleh kita continue dengan question 4. Boleh Okay. Question 2 dah selesai. Question 3 dah selesai. Question 4. Okay, question 4 cikgu bagi masa awak selesaikan. Sementara tu cikgu pun akan tuliskan jawapan dia. Okay, question 4 kita ada X plus Y plus Z equal to 2. Y minus 3. Z equal to 1, 2x plus y plus 5z equal to 0. Okay. So, bolehlah cuba. Sambil tu cikgu pun tuliskan juga jawapannya. So awak cuba juga. Akhirnya kita akan dapat tengok jawapannya betul atau salah. Oh, ni soalan 4. Kita mula dengan tu lah. Okay. Sambil tu kalau ada yang nak tanya, boleh tanya dan cikgu akan jawab soalan awak lah. Okay, 4 into 1. Four insert into 1. Okay, selesaikan. Okay, boleh dapat jawapan? Kita masih berusaha. Okay, kalau ada yang dah siap, cikgu dah tunjukkan jawapannya di skrin. Okay, tak semestinya awak gunakan cara yang sama dengan cikgu, tapi
Yang penting jawapan akhir kita sama. Dah ada yang dapat jawapan? Belum? Okay, cikgu still waiting. Okay, ada dapat jawapan? Jawapan yang cikgu dapat adalah no solution. Okay, jawapan cikgu adalah no solution. Tak apa terang Dapat no solution. Okay. Pada komen cikgu yang keluar jawapan pertama ialah Trisha. 0 equal to 3 bukan negatif. Oh, cikgu dah salah kira ke? 6. Tolak. Yang lain? Yang lain? Adakah 0 equal to 3 bukan negatif 3? Equal to 3. Okey, cikgu salah kira lah ni. Dekat mana yang salah kira ni? Asyik salah kira je. Oh, kat sini. Right. Okey, dah nampak. Okey. So, sini dapat negatif 2. So, dapat. So, kita tolak Ni darab dengan 2. Sekejap. Nombor ni, sekejap. 5 darab 2. Mana 5? 5 darab 2. So, ni positif lah. Okey. 5 darab 2. 4 masukkan dalam 3. Kat sini ke salah? 2x tambah 8 tolak 1. Okey, betul dah. So, negatif 1 tolak 2. Kat mana silap ini? 0 equal to 3 Okey, tak apa. Nanti cikgu semak balik jalan kerja cikgu ni. Ada tu salah kira ni. 4 masukkan dalam 1. X tambah 1 tambah 3Z tambah Z sama dengan 2. Okey, X 3, 4. 2 tolak 1, 1. Alright, ni betul. 4 masukkan dalam 3. Oh, Trisha dapat negatif 3. Sama dengan cikgu. Okey, semak balik. Sama-sama semak. So, 4 masukkan dalam 3. 4 masukkan dalam 3. So, 2x tambah 1 plus 3x plus 5z equal to 0. Okey. 2x plus 8z. 1 bawa ke sebelah dapat negatif 1. Rasanya korang salah kat sini kot. Kalau 7 minus 6. 7 minus 6. 7 minus 6. Boleh. Boleh Sabrina, boleh. Tak salah. Oh, bila 7 minus 6 tu awak dapat 3 kan? Okey. Cikgu dah dapat. Okey, betul. Okey, terima kasih. Dia tak salah lah cikgu buat kan? Okey. Jadi maksudnya kalau 6 minus 7 dapat negatif 3. Tapi kalau awak buat 7 minus 6. Yang kat situ awak akan dapat 0 equal to 3. No solution juga. Okey? Okey lah tu. Fair. Baik cikgu tak salah. Okey, tak apa. Kalau cikgu salah, tegur je lah. No problem. Okey, kita pergi pada question 5. Okey? Okey, boleh. Dapat 3 ke, dapat negatif 3 ke, okey. As long as jawapan dia no solution. Okey, untuk tajuk ni memang tak banyak contoh cikgu bagi sebab benda ni pusing-pusing benda yang sama je.
Jadi mungkin malam ni live kita tak lama lah kot Boleh dua-dua Trisha, boleh. Tak ada masalah. 0 equal to 3. Math error? Wah Syami, kalau math error, dia akan dapat 0 equal to 3 ataupun 0 equal to negative 3. Okay. Kira balik. Okay, ni soalan yang kelima. Soalan yang kelima. X minus 2y plus 3, z equal to 7. Lepas tu 2x plus y plus z equal to 4. Yang ketiga negatif 3x tambah 2y tolak 2z sama dengan negatif 10. Okey, selesaikan yang ni. Kalau dalam exam kena tulis dua-dua ke satu je? Satu je lah. Ikutlah awak nak jawab guna yang mana. So nanti dekat pemeriksa dia akan ada dua pilihan jawapan lah macam tu. Jangan tulis dua-dua. Tulis satu je. Setiap orang boleh jalan kerja tak sama. Yang penting jawapan akhir dia no solution. Okay. Sebab tu pulang pada awak nak tolak apa dengan apa. Yang cikgu tunjuk adalah cara cikgu. Jadi korang guna cara lain, it's up to you. Tapi jawapan dia tetap no solution. Yang question 5 ni ada solution ada jawapan. Okay, untuk soalan ni, cikgu ambil y untuk kita hilangkan. Lagi senang. Okay, 4x tambah 2y tambah 2z equal to 8. Okay. Ini adalah solution yang keempat. Okay. Negatif 3x tambah 2y tolak 2z equal to negative 10. Okay, ini adalah yang ketiga. Kita ambil daripada sini. Okay. Okay. Tengok jawapan kita sama tak nanti? Tengok. Okay. So, cikgu ambil 4 minus 3. Okay. Seven x plus 4z equal to 18. Okay. So, ini adalah equation 5. Okay. Dan cikgu ambil equation 1 plus equation 3. Okay. Ini dapat negatif 2x plus z equal to negative 3. So, ini adalah equation 6. Okay. Dekat sini, equation 6. Cikgu times 4. Okay, belum ada jawapan Okay, tak apa. Cuba dulu. 6 times 4 dapat negatif 8x plus 4z
equal to negative 12. So, wujud lagi satu equation. 7. Dan cikgu ambil 5 dengan 7 sebab ni dah sama. So, kita perlu tolak. 5 minus 7. Okey, ada yang dah dapat jawapan. X equal to negative 2. X equal to negative 2. Negative 2 salah. 2. Okey, masih baik betulkan balik Syami. X equal to 2. Betul? Betul? Teruskan lagi. Dah hampir penjawapan dah tu. Okey, 5 minus 7. Dapat 15x equal to 30. So, x equal to 2. Okay, ni yang Syami dapat tadi. Then, x equal to 2. Cikgu masukkan dalam equation 6. Okay. Dapat negatif, equation 6 kat sini. Negative 2 times 2 plus z equal to negative 3. Then z equal to 1. Okay, z equal to 1. X equal to 2. Y equal to negative 1. Z equal to 1. Betul-betul Niza. Niza betul. Alright. Dapat jawapan lengkap dah tu. Bagus. Alright. Okay, teruskan lagi. Sambung sini. Tak muat ruangan kita. Okay, z equal to 1. Then x equal to 2. Pakai pen biru pula. X equal to 2. Z equal to 1. Z okay. Ni cikgu masukkan dalam equation 2. Jadi kita akan dapat jawapan equation 2 kat atas ni tadi. 2 times 2 plus y plus z. Z tu 1 equal to 4. Okay, ni z ni z. Okay. So, kita akan dapat y equal to negative 1. Therefore, conclusion kita x equal to 2, y equal to negative 1 dan z equal to 1. Okay. So, ramai dah dapat jawapan. Kita tengok balik. Okay, Syami Alisa dapat bagi jawapan penuh. X equal to 2, Y negative 1, Z equal to 1. Okay, memang itu jawapan dia. Okay. Alamak. Okay, sambung balik. Okay. So, nampak ni malam ni line tak berapa ngam. Okay, kita pergi pada question 6. Okay, dah dapat jawapan kan? Kita pergi pada question 6. Ini question 6. Okey, ramai dah dapat jawapan. Okey, good. Jadi maksudnya awak dah okey, awak dah boleh kira. Okey, question 6. Question 6 ni pun simple je. Okey, cikgu pun tuliskan jalan kerja juga ya. Nah, untuk kawan-kawan yang tengok video saja, so jangan tak perlulah menunggu kan. Jadi awak teruskan kira dan cikgu pun tuliskan jawapan. Sama-sama kita akan dapat jawapan. Okey. Dapatkan equation dulu. Lepas tu untuk 6 ni cikgu nak ambil daripada 2 dulu. Okey. So kita ambil from equation 2. Okey. From equation 2. Jadi kita akan ada y equal to 4x plus 5. So ini adalah equation yang ke-4.
Kemudian equation 4 ni cikgu nak masukkan dalam equation 1. 4 insert to 1. Okay, 4 insert to 1. 2x minus 4 masukkan y plus 5z equal to negative 33. Okay, bila awak selesaikan, awak akan dapat negative 14x plus 5z equal to negative 13. So, ini adalah equation ke-5. Okay. Kemudian kita ambil 4. Tadi dah masuk dekat 1. Sekarang kita 4 ni masuk dekat 3 pula. So, equation 4 insert into equation 3. Okay. 4 insert into 3. Negative 2x plus 2. Masukkan y. Plus 5. Tolak 3z. Sama dengan 19. Selesaikan equation ni, awak akan dapat 6x. Tolak 3z equal to 9. So, ini equation baru. Bagi nama lagi. Equation ke-6. Okay. Sekarang ni nak samakan. So, cikgu akan ambil equation 5 darab 3. Equation 6, cikgu darab dengan 5. Supaya dua-dua jadi 15. Okay. Equation 5 times 3. Okay, then kita akan buat equation 6 times 5. Okay. 5 times 3, kita akan dapat negative 42x plus 15z equal to negative 39. Okay, ini adalah equation 7. Okay. Yang equation 6 tu darab 5, kita akan ada 30x minus 15z equal to 45. So, ini adalah equation ke-8. Sekarang, cikgu ambil 7 dengan 8 ni, tanda dia tak sama. So, kita tambah. 7 plus 8. Equation 7 plus equation 8. Okay. 7 tambah 8. Kita akan dapat negatif 12x equal to 6. So, x equal to 1. Negative 1 over 2. Okay. Then, x negative 1 over 2 ni, cikgu masukkan dalam equation 6. Dapatlah z. Cikgu ambil ni, masuk dalam equation 4. Dapat y. Okay. So, x equal to negative 1 over 2. Cikgu masukkan dalam equation 6. Okay. So, dalam equation 6. So, kita akan dapat 6 negative 1 over 2 minus 3z equal to 9. So, cikgu dapat z. Z equal to negative 4. Okay. Kawan-kawan belum bagi jawapan lagi. Okay. Ambil lagi. Tutup sini. X equal to negative 1 over 2. Kali ni cikgu masukkan dalam equation 4. Untuk dapatkan nilai y. Okay, y equal to 4 times negative 1 over 2 plus 5. So, y cikgu akan dapat jawapan dia 3. Okay, therefore, dah siap. So, x equal to negative 1 over 2, y equal to 3, dan z equal to negative 4. Okey, cikgu dah dapat jawapan. Jawapan daripada korang mana? Tak keluar pun. Jalan kerja dia ada banyak. Jadi, sama ada awak buat yang terbaik, so awak akan menjimatkan masa. Kalau awak gunakan jalan kerja yang panjang, dapat jawapan, tak careless dapat jawapan, tapi masa tu akan drag. Okey. Okey, so macam mana? Dapat jawapan tak?
X negatif 1/2, Y sama dengan 3, Z sama dengan negatif 4. Siapa yang pertama boleh dapat bagi jawapan ni? Dekat komen cikgu tak ada keluar siapa-siapa lagi ni. Baru jawapan yang tadi. Belum jawapan yang terkini. Okey, Adlina bagi jawapan dulu. Okey. Pada cikgu yang keluar nama Adlina, mungkin yang lain-lain tu dah bagi jawapan yang sebelum ni. Okey, semua dapat. Right. So kita pergi pada soalan 7 cikgu skip. Okey, soalan 7 cikgu skip. Kita pergi pada soalan 8. Soalan 8 ni soalan bermasalah. Jangan awak pula bermasalah. Sebenarnya soalan yang melibatkan real life. Okey. So kita pergi pada question 8. Soalannya agak panjang sikit. Okey, biar nampak jelas sikit. Kita besarkan sikit. Right. Given an equation of a circle is x squared plus y squared plus ax plus by plus c equal to 0. Find the equation of the... Diberi equation persamaan bulatan. Okay, persamaan satu bulatan ialah yang ni. X kuasa 2 tambah y kuasa 2 tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Jadi, soalan ni minta find the equation of the circle that passes through the points 1, 1, 2, -4 and 5, 5. Dia suruh kita cari persamaan bulatan ni yang lalu titik-titik ni. Maksudnya sekarang kita kena dapatkan berapa nilai A, berapa nilai B, berapa nilai C. Dapat tiga-tiga ni, kita tulis balik equation ni. Maksud tu buat soalan lah. Dia nak equation of the circle. Ni lah equation circle tu, tapi cuma ada A, B, C. Dapatkan A, B, C, masukkan balik dalam ni dan tulis yang ini sebagai jawapan akhir. Baru complete. So dekat sini kita nampak ada 3 koordinat kan? So setiap koordinat ni kita kena substitute pada equation untuk membentuk satu persamaan. Masukkan X tu dengan, gantikan X dengan 1. Okay. Dan Y pun ganti dengan 1. Kita akan dapat first equation. Equation 1. Pergi beralih pada koordinat yang kedua. Masukkan X tu dengan 2. Lepas tu masukkan Y tu dengan -4. Kita akan dapat equation kedua. Lepas tu kita beralih pada koordinat yang ketiga. Gantikan X dengan 5. Lepas tu gantikan Y ni dengan 5 juga. Dapat equation ketiga. Lepas tu kita selesaikan macam tadi. Okay, selesaikan macam tadi. Okey, cuba selesaikan soalan ni. Cikgu dah bagi guideline tadi. Jadi awak cuba tulis. Sambil tu macam tadi juga, sambil-sambil tu cikgu tuliskan jawapannya. Okey, gantikan setiap satu koordinat tu. Okey, masukkan koordinat 1, 1 dalam equation. So, kita akan dapat 1 tambah 1 tambah A tambah B tambah C sama dengan 0. Akhirnya kita dapat equation dia A tambah B tambah C sama dengan -2. So, ini adalah equation kita yang pertama. Okey. Buat equation yang kedua pula. Kita ambil koordinat 2, -4.
Okey. So yang kedua kita masukkan koordinat 2, -4 dalam persamaan kita. Kabel pusing sana. Boleh? Tadi pasang terbalik. Okey. Pasang kabel pula. Alright. Ya Allah. Banyak dugaan malam ni. Macam tak masuk je. Oops. Tak masuk ni. Oh, macam sangkut sikit live cikgu ni. Cuba tak sure sama ada masuk ke tak kabel cikgu ni. Okay, alright, masuk. Dah, masuk. Okay. So, gantikan yang ini. Dah okey dah tadi? Okey. Gantikan koordinat 2, -4. Apa hal tu? Apa dia cabut? Terus gelap. Cut. Pakai ni Okey. Macam dugaan malam ni. Plus 16 plus 2A minus 4B plus C equal to 0. So, kita akan dapat 2A tolak 4B tambah C sama dengan -20. So, ni equation kedua kita. Okay. Selesaikan lagi. Ambil koordinat yang ketiga. 5. Okay. Koordinat 5. Koordinat 5. Kita gantikan, kita akan dapat 5 tambah 25 tambah 5A tambah 5B tambah C sama dengan 0. 5A tambah 5B tambah C sama dengan -50. So, ni persamaan yang ketiga. Okey, bila awak selesaikan cara yang tadi, ikut cara awak, akhirnya awak akan dapat jawapan dia. Okey. A sama dengan -13. Cikgu shortcut lah cara jalan kerja ikut awak. Ada banyak cara jalan kerja ni kan. So, ni jawapan akhir dia. Sebab line kita tak berapa cantik, rasanya macam kita perlu end up awal sikit. Okay. B sama dengan 1 dan C sama dengan 10. Okay. Jadi, untuk jawapan akhir, kita kena cari baliklah equation circle kita tu. Kita akan dapat X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okay. Keluarkan atas sikit, tak nampak Okay. Okay. Masukkan A, -13X. Masukkan B, tambah Y. Masukkan C, tambah 10. Okey. So, ni jawapan akhir kita. Boleh dapat? Nampaknya memang line malam ni tak apa cantik betul. Minta kat rumah cikgu lah kot. Okay. So, ada dapat jawapan sama dengan cikgu? Atau masih mengira?
pulang cara macam mana awak nak kira, yang mana awak nak hapuskan dulu, yang mana nak ganti. Tak kisah. Yang penting cikgu nak awak dapatkan jawapan ni sebagai jawapan akhir awak. Perlu ketelitian kalau awak silap masukkan, ganti, silap tekan kalkulator, so jawapan akhir akan keluar jawapan lain lah. Sebab bila bateri dia dah low, dia tak boleh connect. Okey, macam mana cikgu dapat nilai A, B, C? Kita buat cara macam tadi lah. Okey, dekat sini, okey, cikgu bagi step dia. Cikgu bagi step dia. Yang cikgu buat ni, yang pertama, ini step cikgu. Yang pertama, cikgu ambil equation 1. Cikgu tolak equation 1. Cikgu kecilkan sikit tadi, cikgu besarkan skrin dia sebenarnya. Okay. Jadi, equation 1 cikgu tolak dengan equation 2. Bila 1 tolak 2, cikgu dapat hapuskan C. So, tinggal A dengan B. Okey, bila tinggal A dengan B, kita cari lagi dua equation lain. Kita pergi pada equation 1 dengan equation 3. Cikgu tolakkan lagi. Bila tolakkan lagi, C ni hilang, dapat lagi equation A dengan B. Jadi, pada equation 2 equation yang berikutnya tu, kita akan dapat. Okey, cikgu tunjukkan jalan kerja je lah. Yang ni cikgu dah buat lah. Okey. Yang ni cikgu dah buat. Mungkin ada yang masih confused kan untuk dapatkan nilai. Okey, cikgu tolakkan 1 tolak 2. Boleh nampak tak? Cahaya kuat sangat. Cuba slowkan sikit cahaya dia. Dia tak perlahankan sikit cahaya dia. Lagi. Mungkin kalau boleh nampak tak? Dapat. Awak dia dah dapat. Okey. Itu cantik. Okey. Jadi apa ni? Tadi pakai yang cahaya putih tu je. Okey. Yang putih tadi? Ya. Yang putih macam biasa? Yang ni lah. Tak. Ni kuning. Putih tadi. Tadi kurang terang. Ni. Okey. Jadi ni equation 1 tolak equation 2, equation 1 tolak equation 3 dapat. Lepas tu yang nombor 4 ni, equation 4 ni darab dengan 4, equation 5 dah ada 4, jadi boleh tolak dah. Okey, equation 4 darab dengan 4 dapat ni. Kemudian equation 5 dengan 6 ni, yang baru ni, nampak tak A dia dah sama. Jadi cikgu dah boleh tolak 5 dengan 6. Bila tolak, A ni hapus. Jadi dapat yang B. Lepas tu go on lah. Cikgu gantikan dalam equation 4, dapat A. Lepas tu selesaikan lagi. Okey, dah dapat. Alisa dapat. Boleh Syah? Okey, boleh cikgu ulang balik. Okey. Syah dah dapat tak yang cikgu terangkan tadi? Alisa 13 1. Okey, Alisa dapat. Niza pun dah dapat. Okey. Syah, okey tak Syah? Dah hilang dah Syahnya. Okey. Dah boleh? Okey. So, macam line cikgu ni pun agak sangkut-sangkut sikit ni. Jadi, ada satu lagi soalan terakhir. Soalan untuk yang, soalan untuk real life ni jugalah. Okey. Boleh yang last. Okey. Panjang sikit cerita dia. Okey, cikgu besarkan sikit soalan ni. Okey. Boleh Alright. Okey, soalan ni soalan kebat sikit lah kita dapat cari satu soalan kebat. Cikgu punya skrin ni. Alright.
Okey, kita tengok soalan ni. Apa cerita soalan ni sebenarnya? Dah faham? Okey, dapat. Alright. Okey. Jadi kat sini 500 tickets. Okay, 500 tickets were sold for a certain music concert. Jadi ada 500 tiket yang telah dijual pada satu konsert muzik. Okay. Alright. Kemudian the tickets for the adults sold for RM7.50. Murah je kan? Okay, tak kisahlah murah tak murah. Yang penting cara kerja kita. Okey, tiket untuk yang dewasa dia jual pada harga RM7.50. Okey, ni untuk yang dewasa. Kemudian tiket untuk kanak-kanak dia jual pada harga RM4. Okey. Dan tiket untuk senior citizen. Okey, ni children, adult dan senior citizen dia jual pada harga RM3.50. Okey. Kemudian the revenue for the Monday performance was RM3,025. Okay. Ini duit yang dia dapat. Hasil kutipan pada hari Isnin. Pada pertunjukan pada hari Isnin tu, dia dapat sebanyak ni. Okay. Lepas tu dia ada bagi lagi maklumat. Twice as many adult tickets were sold as children tickets. Twice as many adult tickets were sold as children tickets. Ini apa maksud dia ni? Sebanyak 2 kali tiket dewasa tu. Okay, 2 kali tiket dewasa itu yang terjual itu adalah bilangan tiket kanak-kanak. Ini maklumat ni sebenarnya. Ini pun maklumat yang awak akan ubah menjadi equation. Okay, ini maklumat ni. So, how many of each ticket was sold? Jadi, soalan dia nak tahu tiket untuk setiap kategori ni berapa banyak dah dijual. Okey, sebelum cikgu bagi jawapan, cikgu nak idea daripada awak dulu. Sebab kita sebelum selesaikan soalan yang bentuk bermasalah atau kebat ni, kita kena ada idea. So, actually ni bukan soalan kebat lah. Kalau soalan kebat tu, dia ada a few answers. So, yang ini soalan real life. Okay. Pada awak dia lah kebat lah kan sebab panjang. Okay. Okay. Cikgu nak idea daripada awak dulu. Ni soalan terakhir ni. Soalan exercise minda namanya sebelum tidur. Okay. Ada sesiapa boleh bagi? Macam mana kita nak buat equationnya tu? Okey, soalan ni tak ada X, tak ada Y, tak ada Z. Jadi kita sendiri kena cipta X, Y, Z tu. Dan kita kena nyatakan dulu. Kita nyatakan sebelum kita selesaikan soalan, kita tulis dulu. Biar pemeriksa faham X kita tu siapa. Adult X, children Y, senior citizen Z. Betul. Semua ialah 3025. Ya betul. 3025 tu adalah jumlah semua. Okay. Jadi kita nyatakan dulu. X itu kita stated dekat sini. X tu sebagai the number of adult ticket sold. Okay. Y itu sama juga perkataan dia. Awak tukar pula yang adult ni menjadi children. Okay, ni sama saja. Nanti awak tulis betul-betul ni cikgu nak cepat sikit. Cikgu buat macam tu lah. Awak dalam exam awak tulis betul-betul ni. Jangan awak dot macam tu. Okay, children. Dan Z kita the number of senior citizen ticket sold.
Bila awak dah identify yang ini, barulah kita buat equation. Okey, sekarang ni macam mana rupa equation dia? Yang pertama, mana statement yang pertama yang kita nak editkan sebagai equation? Dapat 3 equation, kita dah boleh selesaikan cara biasa. Okey. Dekat mana yang pertama? Maklumat yang pertama kita nak tulis apa? Kita nak mencari 3 equation ni. Tadi Safwat kata semua ada 3025 kan? So semua tu apa? Equation tu mesti melibatkan x, y, z. Equal to 3025. Apa yang equal to 3025? Okey, dapatkan 3 equation. Okey, siapa boleh bagi? Bagi salah satu. Okey, bekerjasama nanti dapatlah kita 3 equation. Bagi satu equation, seorang bagi satu, seorang lagi bagi satu, seorang lagi bagi satu, so dapat 3. Okey. Cepat, ada idea tak? Dah 11.30 ni. Anybody? 2x sama dengan y. 2x sama dengan y. 2x sama dengan y, salah. X tambah y tambah z sama dengan 500. Ya, betul. Sebab ada 500 tiket. Tadi cikgu saja tak linekan statement kat sini kan. Dia ada yang nampak 500 tickets. Okey, betul. Equation yang pertama, kita ambil x tambah y tambah z, jumlah dia 500. Okey, ini equation pertama. Tadi betulkan balik sikit. 2x equal to, Alisa kata 2x equal to y. Itu kena betulkan sikit Alisa. Okey. Afrina yang bagi tu dah betul. Lagi 2 equation. Lagi 2 equation yang melibatkan 3025 dan juga yang melibatkan twice as many adult tickets were sold as children tickets. Yang itu. Sebenarnya Alisa jawapan tu dah hampir betul, tapi terbalikkan aja. 2 kali adult ticket. Okay, 2 kali sold as children ticket. Children ticket tu, adult ticket tu adalah 2 kali children ticket. Okay, so 2y equal to x. Okay, 2y equal to 2y equal to x. Okay. Yang kedua dan yang last sekali, 7.5x plus 4.0y equal to plus 3.75z equal to 3. Okey. Betul. Okey, Sabrina bagi yang ketiga tu betul. Jadi 7.5 ni mewakili harga tiket dewasa tambah dengan RM4 tiket kanak-kanak. Okey. Tambah dengan 3.5 RM3.5 untuk tiket senior citizen. Ini equal to 3025. Ini persamaan ketiga. Okey. Jadi bila awak selesaikan, awak akan dapat jawapan X, Y, Z. So sebabkan dekat atas ni kita dah nyatakan X, Y, Z tu apa. So jawapan akhir letak X sama dengan berapa, Y berapa, Z berapa. Itu dah cukup. Okey, cikgu tarik yang ni, cikgu tambah kertas lain sebab dah tak muat tu, soalan dah terpanjang. Sementara awak kira, pada tu cikgu akan tuliskan jawapan yang betul. Okey, kita gunakan 3 persamaan tu.
Sebab okey, daripada persamaan kedua, cikgu masukkan ke dalam persamaan yang pertama. Okey, 2 masuk dekat pertama. Jadi X tu kita dah boleh tukar kepada 2Y plus Y plus Z sama dengan 500. Jadi kat sini 3Y tambah Z ialah 500. So kita dapat equation yang keempat. Okey. Dan kita ambil equation yang kedua, kita masukkan pula dekat equation yang ketiga. Okey. Equation kedua kita masukkan dalam yang ketiga. Okey, masukkan dalam yang ketiga. So kita ada 7.5x masukkan 2y tambah 4y tambah 3.5z sama dengan 3025. Bila kita selesaikan, kita akan dapat 19y tambah 3.5z sama dengan 3025. Okey, ini equation yang kelima. Kemudian equation yang keempat dengan yang kelima ni kita nak samakan. Cikgu darabkan equation yang keempat ni, yang z ni jadikan sama. So equation keempat cikgu darabkan dengan 3.5. Okey, so cikgu akan dapat 10.5y tambah dengan 3.5z sama dengan 1750. So ini adalah equation yang keenam. Okay, sekarang ni cikgu ambil equation 5 tolak dengan equation 6. Okey. 5 tolak 6. Tak nampak hilang. Okey, kita pergi pada equation 5 tolak 6. Kita akan dapat 8.5y sama dengan 1275. So dapat y. Okey, y cikgu ialah 150. Okey. Dapat y. Y equal to 150 ni cikgu ni satu. Masukkan dalam equation 3. Okey. Jadi kita akan dapat equation 3 tadi, bukan equation 3, equation 2. Okey. Equation 2 kita tadi ialah 2y sama dengan x kan? So dapatlah kita x. X ialah 2 darab 150. So x kita ialah 300. Okey. Dan ambil juga y sama dengan 150 ni. Cikgu masukkan dalam equation yang keempat. Okey. Masukkan dalam equation yang keempat. Jadi cikgu dapat equation yang keempat. So kita dapat 3 masukkan y 150 tambah z equal to 500. Kita dapat z. Okay. So z is 50. Okay. So selesailah. Therefore x kita ialah 300, y kita ialah 150 dan z ialah 50. Okey, selesai. Okey, Afrina dapat y 150. Okey, betul. Okey, itu jalan kerjanya.
Okey, Adlina pun dah dapat sama dengan jawapan cikgu. Sabrina pun dapat. Okey. So, inilah dia untuk tajuk yang system of equation yang menggunakan 3 variable. Okey. So, sampai sini kita berhenti dulu. Tapi sebelum habis tu cikgu nak bagi last question, tak payahlah nanti kita akan sambung lagi pada 2 hari akan datang. Hari ni hari apa pun dah lupa. Hari ni hari Ahad okey. Hari ni hari Senin. Okey. Hari ni hari Isnin. So hari Rabu nanti kita akan belajar simultaneous yang melibatkan persamaan serentak yang melibatkan satu persamaan linear dan satu lagi persamaan bukan linear. Okey. So sampai sini ajalah ya. Okey. Jadi terima kasih kepada semua yang sanggup menunggu sampai habis. Okey. Dan nanti cikgu akan uploadkan video ni. Uploadkan sementara untuk awak revise. Dan nanti cikgu akan betulkan balik, gabungkan balik semula video ni supaya dia menjadi satu. Okay, tapi itu mungkin take time sedikit. Okay, so terima kasih banyak-banyak macam biasa.